Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, wa huwa mimman syahida badra. Qala Itban, kuntu usalli liqaumi bani Salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadin إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah salah seorang daripada 13 orang sahabat Nabi yang sama-sama turun dalam perang Badar. Dia salah seorang. Dia adalah imam bagi Bani Salim. Itban yang meriwayatkan hadis ni, dia imam bagi kaum dia yang bernama Bani Salim.
Di antara rumah dia dengan masjid tempat dia jadi imam, ada satu kawasan wadi, kawasan lembah. Yang lembah tu bila hujan, air naik. Menyusahkan dia nak pergi masjid jadi imam. Ditambah pula Itban ini, dia kata, inni ankartu basari. Mata aku pun tak apa terang dah. Mata aku kelabu dah, dia kata. Dengan umur aku yang dah tua, mata dah makin kelabu. Aku nak pergi pula daripada rumah, aku nak pergi masjid tempat aku jadi imam tu pula. Ada pula kawasan wadi, kawasan lembah, yang bila hujan air naik, aku ni susah nak pergi masjid semayang. Itu maksud dia. Maka satu hari dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai di depan Nabi SAW, dia terang masalah-masalah ni kepada Nabi SAW. Dan dia kata dekat Nabi, dia kata, fawadirtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Dia kata, ya Rasulullah, aku merayu dekat kamu. Mailah rumah aku sekali, dia kata. Mai rumah aku, semayang di satu tempat dalam rumah aku. Dan tempat kamu semayang tu, aku nak jadikan musalla. Tempat aku semayang. Maklum sajalah aku dah tua, mata dah kelabu. Nak pi pula masjid ni, kalau tak hujan, aku boleh gagah pi. Kalau hujan, aku nak pi, nak kena randuk ayam. Jadi tolonglah, sudilah mai ke rumah aku ni, semayang di satu tempat dalam rumah aku. Tempat kamu semayang tu aku nak jadikan tempat aku semayang. Kalau aku tak boleh pergi masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar permintaan dia ni, Nabi kata, sa'af'al. Nabi kata, insya-Allah saya akan tunaikan kehendak kamu. Kalau kamu berhajat sangat, nak saya pergi rumah kamu semayang di satu tempat, kemudian tempat tu kamu nak buat surau, kamu nak buat musalla tempat kamu semayang, sa'af'al. InsyaAllah saya akan buat, saya akan tunai kehendak kamu. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Esok aja. Hari ni Nabi janji, esok aja Nabi sampai rumah dia. Nabi sampai di rumah dia waktu tengah hari. Bila sampai, wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta izin, Nabi bagi salam, Nabi minta izin nak masuk dalam rumah dia. Fa'azintu lahu, kata dia, maka aku izinkan Nabi masuk dalam rumah aku. Nabi pun masuk dalam rumah dia. Falam yajlis hatta qala, Nabi tak duduk lagi, Nabi tanya dia. Nabi kata, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Okeylah ni, tunjuk tang mana kamu nak aku semayang di rumah kamu ni. Tuan-tuan, yang pertama, Nabi ni dia tak mau hampakan hajat sahabat dia. Minta dia pi, Nabi lapangkan masa untuk pi. Tapi Nabi sebagai satu orang Nabi, satu orang yang cukup sibuk. Nabi tak ada banyak masa. Nabi sampai, Nabi nak cepat-cepat selesaikan hajat kawan ni. Nabi tanya, okeylah ni, saya dah sampai. Mana tempat kamu nak suruh saya semayang di rumah kamu ni? Tunjuk dekat mana? Fa'asyartu lahu ilal makan. Itban tunjuk, di sini ya Rasulullah. Tolong semayang di sini, dia kata. Allazi uhibbu an yusalliya fi. Dia kata, sinilah saya suka. Kamu semayanglah di sini. Saya nak jadi ke tempat kamu semayang ni tempat saya semayang kalau saya tak boleh pergi masjid. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Nabi terus duduk situ, takbir. Allahu akbar, semayang sunat 2 rakaat. Habis dah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang semua, fahabastuhu ala khaziratin tusna'ulah. Bila Nabi habis semayang, Nabi nak bangkit balik. Itban kata, nanti saat ya Rasulullah. Mai dah, tunggu saat. Dia kata, aku hajat sangat nak buat, bagi kamu makan sikit masakan rumah aku. Maka Itban buat satu jenis makanan yang dipanggil khazirah. Khazirah ni tepung. Dia goreng dengan lemak. Orang Arab makan benda ni. Tepung goreng dengan lemak. Dia jadi seakan-akan roti, rasa dia lemak. Dia jamu ke Nabi ni, dia jamu khazirah. Nabi SAW pun tunaikan hajat dia, tak apa. Nak jamu saya makan, saya tunggu saat. Nabi makan khazirah yang dibuat oleh Itban ini.
Selama Nabi SAW duduk di rumah Itban ini, fasami'a ahlud dar anna Rasulullah SAW fi baiti. Cerita Nabi mai rumah Itban ni, orang pakat bercakap dah dalam kampung ni. Pakat cerita merata tempat, Nabi mai rumah Itban. Begitu. Fasaba rijalun minhum hatta kasura rijal fil bait. Bila orang dengar cerita, pakat ramai-ramai mai di rumah Itban ni. Mai kerana seronok Nabi mai di kampung mereka. Begitu. Faqala rajul. Dalam ramai-ramai duk berimpun di luar rumah Itban ni, Nabi duduk dalam rumah. Hak mai berimpun ramai di luar rumah ni, dalam ramai-ramai tu ada yang duk bersembang. Salah seorang daripada hak duk sembang ni, dia kata, ma fa'ala Malik. Dia cakap sama-sama dia di luar ni. Dia kata, mana pi kawan kita Malik ni, Malik bin Dukhshum, mana pi dia ni, tak nampak pun. La arahu, tak nampak pun dia main ni, mana dia pi? Orang lain semua pakat main berimpun, nak tunjuk hormat kepada Nabi, dia ni seorang tak nampak, mana dia pi? Dia pi perlih kan? Tanya macam tu. Mana dia ni? Dia ni mana pi? Semua orang nampak duk ada, dia ni seorang tak ada, mana dia pi? Mana pi Malik bin Dukhshum ni? La arahu, tak nampak dia ni, mana dia pi? Faqala rajul, zalika munafiq. Dalam ramai-ramai tu jawab hak mulut capui seorang. Dia kata apa? Zalika munafiq. Hang tak usah cari dia ni munafik. Pasal apa dia tak main ni? Kita semua pakat main berimpun, pasal Nabi main rumah Itban, semua orang main berimpun, dia tak ada. Pasal apa dia tak ada? Zalika munafiq. Hak mulut capui ni terus hukum. Dia kata dia ni tak ada, pasal apa? Dia ni munafik. Tak boleh pakai punya orang. Begitu. La yuhibbullaha wa rasulah. Aku nak bagi tahu kat hampa, Malik ni hampa nampak aja dia bagus. Dia ni munafik. Dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Gasak terus. Bagi lagu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata dekat kawan hak mulut capui ni. Nabi kata la taqul zalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata, hang tahu ke betul-betul dia tak mai pasal apa? Hang tahu ke yang dia pergi perlih tu pasal apa? La taqul kadzalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata kita tak tahu asal usul, kita tak tahu punca, kita tak tahu macam mana benda tu boleh jadi, kita tak tahu, jangan duk hukum kalut macam tu. Nabi kata la taqul dzalik, jangan cakap macam tu. Nabi kata ala tarahu qala la ilaha illallah. Hampa tak tahu kan ni Malik bin Dukhshum yang hampa kata munafik, yang hampa kata dia ni tak suka kepada Allah dan Rasul. Hampa tahu tak dia ni, dia mengucap la ilaha illallah. Nabi kata, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nabi kata aku tahu dia mengucap tu semata-mata kerana nak cari keredaan Allah. Nabi kata lagu tu. Faqala, kata satu orang lelaki, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata okey, dia kata kami mengaku Allah dan Rasul lebih tahu Malik ni jahat ke tak, Allah dan Rasul lebih tahu. Amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Tapi kami, dia kata kami kata juga, dia ni setakat yang kami nampak dia munafik juga. Tuan-tuan nampak tak? Ada orang yang setelah dengar penjelasan tak boleh terima juga. Aku tak boleh terima, dia kata. Tak boleh terima tak apa, tak sama yang mengaji. Dia macam tu. Nabi SAW dah defend dah kawan ini. Nabi dah defend dia dah. Nabi kata dia ni satu orang manusia yang mengucap la ilaha illallah yabtaghi bihi wajh Allah. Dia tak ada harap benda lain. Dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hampa nak kata dia munafik, Nabi kata aku kata dia tidak munafik. Nabi kata lagu tu. Bangkit satu orang, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja kenal dia ni. Tapi kami tetap tak puas hati dengan dia ni. Kami tetap kata dia ni cenderung kepada munafik. Nabi kata lawan lagi. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok Syekh ni panas sangat, Nabi kata, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nabi kata tak tahulah, hang nak kata apa terpulang. Nabi kata, tapi aku sebagai Nabi, aku nak bagi tahu dekat hangpa satu.
Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia ucap kalimah itu kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan izin api neraka menyentuh dia. Nabi kata, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang menolak daripada sesuatu perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah saudara dia. Mai satu orang bawa satu berita menjatuhkan maruah satu orang kawan lain. Bila mai berita macam tu, dia kata sudah, hang jangan cerita depan aku tak mau dengar. Sebab orang yang handuk fitnah, orang yang handuk tuduh, orang yang handuk kata ni, aku kenal dia. Cerita yang hang bawa ni hang ambil balik. Aku tak mau dengar cerita macam ni semua. Barang siapa yang menolak sesuatu berita yang bertujuan nak menjatuhkan maruah satu orang, Nabi kata, raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Hari kiamat esok Allah akan tolak api neraka daripada menyentuh muka dia. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masyarakat kita banyak berita disebarkan, banyak, 1001 berita ada. Kita dengar berita daripada satu orang yang kita pun tahu dia tak tahu ujung pangkai cerita ni. Hati-hati dalam menerima apa-apa juga berita, dan belajarlah berlapang dada dalam masyarakat kita supaya sifat lapang dada itu tidak merugikan dakwah Islamiah dan tidak merugikan apa yang kita buat selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua, pelihara tuan-tuan dan pelihara saya daripada buat sesuatu yang silap, yang kesilapan itu kita akan sesal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah.